Bidang biogeografi iaitu kombinasi dua perkataan biologi dan geografi muncul sebagai salah satu subbidang yang terletak dalam bidang geografi fizikal. Dalam istilah yang lebih luas, biogeografi adalah satu bidang sains yang memberikan penekanan terhadap fenomena-fenomena yang berlaku dalam biosfera bumi secara keseluruhannya. Lebih spesifik lagi, biogeografi memberikan tumpuan kepada kajian-kajian mengenai tumbuh-tumbuhan dan kehidupan haiwan terutama dari segi sebarannya. Oleh itu, hari ini saya akan mengkaji mengenai hutan simpan di Menara Kayangan. Hai, Assalamualaikum. Saya Azlinda. Hari ini saya akan mengkaji mengenai Menara Kayangan yang merupakan antara hutan yang tertua di Malaysia. Namun, sebelum kita masuk ke dalam, kita perlu membeli tiket. Dan di tempat ini juga terdapat beberapa peraturan yang kita perlu patuhi. Ini merupakan peraturan yang perlu kita patuhi sebelum masuk ke dalam. Jadi apa lagi? Jom kita masuk ke dalam. Hutan simpan merujuk kepada kawasan yang ditumbuhi pokok-pokok secara meliar dan bercampur-campur yang telah diwartakan oleh kerajaan. Kawasan ini tidak boleh ditebang untuk aktiviti pertanian, pembangunan dan aktiviti-aktiviti lain yang menggunakan kawasan yang luas. Kawasan ini juga terdapat berbagai saprofit seperti cendawan dan kulat, tumbuh pada pokok mati dan dedaun reput. Juga terdapat tumbuhan liana, paku pakis, herba, palma, pokok jalar dan pokok panjat. Pokok tertinggi di dunia juga ditemui di kawasan ini, iaitu pokok meranti kuning yang dikenal pasti sebagai pokok tertinggi di dunia. Saintis di United Kingdom dan Malaysia telah menemui pokok tropika tertinggi di dunia dengan ketinggian 100 meter bersamaan 328 kaki. Kawasan ini juga terletak di daerah Lahad Datu Sabah. Kawasan ini kaya dengan kepelbagaian flora dan fauna. Hutan ini menjadi habitat pelbagai binatang seperti badak Sumatera, orang-utan, pelandu, harimau akar dan lebih dari 270 jenis burung yang boleh ditemui di hutan yang cantik ini. Antara aktiviti yang boleh dilakukan adalah berkunjung di jambatan atas pokok, aktiviti melihat binatang atau burung, mengunjungi sungai dan air terjun yang sangat menyegarkan. Kawasan hutan ini juga berfungsi sebagai biodiversity yang telah menjadikan kawasan ini sebagai salah satu khazanah dunia yang kaya dengan pelbagai hidupan hutan, juga mempunyai peranan yang sangat besar di dalam kehidupan manusia. Secara umumnya, terdapat beberapa kepentingan kawasan hutan ini. Yang pertama menjadi kawasan tadahan air. Punca sungai kebanyakannya berasal dari kawasan tanah tinggi yang berperanan sebagai kawasan tadahan. Kawasan tadahan dapat didefinisikan sebagai kawasan bukit yang diliputi hutan. Kepentingan kedua ialah dijadikan sebagai tempat flora dan fauna. Satu perkara yang menarik ialah terdapat pelbagai jenis flora dan fauna dalam hutan simpan ini. Pelbagai tumbuh-tumbuhan istimewa yang terdapat dalam hutan ini juga merupakan habitat dan sumber makanan bagi hidupan liar. Secara tidak langsung, flora dan fauna telah menarik para pelancong untuk datang ke kawasan hutan simpan Menara Kayangan ini. Kawasan ini juga dijadikan sebagai penstabil suhu sekitar. Dengan sifatnya yang melakukan fotosintesis, hutan simpan menggunakan karbon dioksida yang terdapat bagi menyejukkan suhu bumi. Suhu setempat juga dapat dikawal melalui penanaman pokok yang besar, terutama di kawasan bandar.
Hutan penting sebagai ejen penyejuk serta menyederhanakan kawasan yang panas. Pada peringkat ini, tumbuh-tumbuhan hidup secara rapat-rapat dan rendah, membentuk kanopi yang tebal dan juga terdapat parasit. Seterusnya, terdapat beberapa ciri hutan di kawasan Menara Kayangan. Antaranya adalah malar hijau, iaitu pokok-pokok tidak menggugurkan semua daun pada masa yang sama. Kedua, tumbuhan rapat-rapat dan tebal. Ketiga, menjadi habitat bagi hampir 2/3 daripada jumlah spesies tumbuh-tumbuhan di bumi. Keempat, bercampur aduk. 5. Berakar banir, tumbuh berlapis-lapis dan mempunyai batang yang lurus dan tinggi. Keenam, terdapat berbagai jenis kayu yang keras dan bernilai serta bermutu tinggi. Sekarang kita berada di kawasan pertengahan hutan, tetapi di dalam tu terdapat lagi hutan yang sangat tebal. Kita ni baru separuh jalan. Namun, apa yang menarik di sini adalah terdapat signboard yang mengatakan kawasan ni merupakan laluan binatang. Oleh itu, semasa memasuki hutan ni, kita perlu berhati-hati dan juga memastikan kita tidak membawa kereta terlalu laju, ataupun jika kita menerokai kawasan ni, kita perlu menjaga alam sekitar di sini juga. Sekarang kita berada di kawasan yang sama juga, tetapi kita belum lagi mencapai kawasan hutan yang paling dalam. Namun, apa yang menarik di sini adalah ini merupakan batu-batu yang terdapat di kawasan ini, di mana terdapatnya proses geomorfologi. Jika kita lihat batuan-batuannya, terdapat tumbuh-tumbuhan juga hidup di atas batuan-batuan ini. Dan juga dari segi struktur tanahnya, ini merupakan batuan contoh yang saya dapat lihatkan untuk saya punya pendokumentasian. Geomorfologi bermaksud kajian bentuk muka bumi yang melibatkan proses endogenik dan eksogenik. Proses endogenik berpunca daripada tenaga dalam bumi yang membentuk bentuk muka bumi, manakala proses eksogenik berpunca daripada tenaga matahari yang mengubah bentuk muka bumi. Hutan simpan ini juga mempunyai Menara Kayangan Gunung Silam, di mana ianya merupakan sebuah menara yang dibina di atas Gunung Silam yang terletak 11 km dari Bandar Lahad Datu. Menara pemerhatian ini menyajikan pemandangan alam semula jadi hutan simpan Sepagaya. Kawasan puncak juga terletak pada ketinggian 880 meter dari aras laut. Kawasan ini menghadap ke arah Teluk Darvel yang membentangkan pemandangan laut yang luas. Di samping itu, kawasan ini juga menghidangkan udara sejuk dan nyaman. Kita berada sekarang adalah di Bukit Silam. Ini merupakan lorong yang telah disediakan oleh pihak kerajaan untuk memudahkan masyarakat untuk menerokai
kehidupan alam sekitar yang terdapat di Bukit Silang. Untuk mengetahui apa yang terdapat di sini adalah di kawasan ini juga terdapat beberapa pokok kecil iaitu sendaman, mempening, gatal-gatal, bangkau-bangkau dan pokok periuk kera. Okey, setelah jauh perjalanan, sekarang saya tiba di kawasan yang saya ingin pergi iaitu Menara Kayangan. Di dalam Menara Kayangan juga apa yang istimewa adalah terdapat menara yang sangat tinggi iaitu Menara Kayangan. Kawasan ini juga menjadi tumpuan penduduk. Ianya merupakan satu kawasan pelancongan yang sangat mempunyai banyak keunikan. Antaranya seperti tumbuhan yang kita dapat lihat di tepi ini. Apalagi guys, datanglah sini, sabar. Sampai di kawasan lebih kurang puncak di hutan ini. Namun dalam masa yang sama saya akan menginterview beberapa individu yang saya jumpa untuk berjalan-jalan di sekitar ini. Assalamualaikum Cik. Saya ingin bertanya Cik, kenapa Cik tertarik untuk jalan-jalan ke tempat ni? Ini mau buat latihan bulan 8 ni, mau insyaAllah 14-15 mau naik Gunung Kinabalu. Wow, bestnya. Sama ini mau bulan 7 ni mau pergi terus Madi. Oh. Jadi buat latihan di sini macam sesuai lah. Oh ya. Latihan. Kalau naik atas sana kan menara boleh nampak ni. Oh. Boleh nampak dia punya pemandangan ke laut dan Oh. simpan ni merupakan satu aset yang terpenting dalam negara. Oleh itu, saya sarankan kepada semua masyarakat, terutama diri saya dan diri kita semua, sama-samalah kita bertanggungjawab untuk menjaga hutan simpan. Seperti yang saya rakam, apa yang ada di sini ianya sangat cantik dan sangat unik. Okey, sekian dari saya. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi.